Kalau juzuk 1 bercakap tentang penyerahan, juzuk 2 akan bercakap tentang pemberian. Kita dah faham bagaimana agama punya konsep. Kita dah faham bagaimana agama punya falsafah. Kita dah faham bagaimana agama meletakkan asas dan nilai. Kita dah faham semua dah. Kemudian kita belajar menjadi hamba yang beradab. Iaitu hamba yang mengakui yang dia tak tahu. Hamba yang faham bahawa banyak pengajaran dia akan dapat daripada perjalanan menjadi hamba yang menyerah dan tak tahu. Sekarang juzuk kedua. Juzuk kedua adalah juzuk yang paling didominasi oleh surah Al-Baqarah. Surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Saiz surah tidak menentukan kedalaman makna. Ketika mana surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang, kita belajar sesuatu bahawa surah Al-Fatihah adalah surah yang paling mendalam makna. Surah Al-Baqarah. Ada satu sahaja yang saya nak kongsikan dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam juzuk 2. Iaitu tentang ring structure. Tentang konsep lingkaran makna yang tersembunyi. Yang menjadi salah satu bukti bahawa kemukjizatan Al-Quran yang sangat luar biasa. Tuan-tuan yang menonton ini, kalau anda nak faham surah Al-Baqarah dengan sangat mudah, maka fahamilah ring structure ini. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai ring structure. Dalam bahasa Melayu saya terjemahkan ia sebagai lingkaran makna. Dan dalam konteks yang mudah ataupun dalam faham yang mudah, ia bermaksud daripada satu makna berpindah kepada satu makna yang lain, berpindah kepada satu makna yang lain. Kemudian bila kita baca keseluruhannya, rupanya ia mengulang makna yang sama dan ia membentuk satu lingkaran, satu bulatan yang disebut sebagai struktur lingkaran itu, the ring structure. Basically, secara asasnya, surah Al-Baqarah ataupun juzuk 2 mempunyai 9 makna. 4 daripadanya adalah makna yang berulang. Pertama, bila Allah bercakap dalam surah Al-Baqarah, pertama sekali Allah bercakap tentang iman, tentang kepercayaan kita dan juga tentang mereka yang tidak beriman. Itu nombor 1. Nombor 2, Allah bercakap tentang bagaimanakah ciptaan-ciptaan Allah dan bagaimanakah ilmu, pengetahuan Allah dan juga luasnya makna dan juga ilmu Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah bercakap tentang undang-undang, tentang asas hukum dalam agama. Dan yang keempat, Allah bercakap tentang Nabi Ibrahim. Allah ceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima, Allah bercakap tentang perubahan kiblat ataupun Kaabah. Dan yang keenam, Allah bercakap tentang bagaimanakah sebenarnya kita belajar menjadi hamba yang beriman, orang Islam yang beriman. Yang ketujuh, kita belajar tentang hukum. Kita belajar tentang undang-undang. Kita belajar tentang batu asas kepada hukum dalam agama. Kemudian kita belajar tentang yang ke-8, kita belajar pula tentang ciptaan Allah. Dan yang seterusnya, kita belajar tentang iman dan juga kekufuran. Kalau perasan balik, nombor 1 dan juga nombor 9 tu sama. Nombor 1, nombor 9, iman dan juga kekufuran. Pada awal surah Al-Baqarah dan juga pada hujung surah Al-Baqarah, kedua-duanya ada tema yang sama, iaitu iman ataupun kekufuran. Allah bercakap tentang orang beriman, Allah mencela orang-orang yang kufur. Selepas daripada kita belajar tentang iman, kita belajar tentang ciptaan Allah. Sebelum kita nak habis tentang iman dekat hujung surah Al-Baqarah, kita akan masuk tentang ciptaan Allah. Selepas daripada ciptaan Allah, kita belajar tentang Nabi Ibrahim. Dan kalau kita patah balik hujung surah Al-Baqarah, sebelum masuk ciptaan Allah, kita belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Maka hujung ke hujung itu dia mengaitkan antara satu sama lain. Dia membentuk lingkaran itu. Kemudian di tengah-tengahnya, itu yang menarik ya, bila kita masuk dalam lingkaran tu, tengah-tengah tu adalah tentang perubahan kiblat, tentang Kaabah. Dan apa yang kita buat bila kita pergi umrah, bila kita pergi haji? Kita tawaf kan? So, bagaimanakah surah ini di tengah-tengahnya ada mesej yang sangat penting tentang Kaabah dan juga tentang perubahan kiblat. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah surah Al-Baqarah adalah tentang Kaabah dan seakan-akan makna-makna tadi berputar di sekeliling Kaabah tersebut. Daripada awal kita belajar tentang iman, di hujungnya kita belajar tentang iman. Seolah-olah makna tentang iman itu berputar kembali kepada makna iman tadi. Kemudian kita belajar tentang ciptaan Allah, kembali balik ciptaan Allah. Bagaikan kita berputar dalam surah Al-Baqarah. Maka nak mudah, surah yang panjang ni, kalau tanya saya, nak mudah macam mana? Belajarlah bertawaf dalam surah Al-Baqarah. Seperti mana kita bertawaf di sekeliling Kaabah. Kita akan berputar dalam 4 tema yang paling utama. Pertamanya tema iman, yang keduanya tema ciptaan Allah, yang ketiganya tema
hukum, dan yang keempatnya tema cerita Nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Kemudian kita ulang balik. Selepas kita masuk kepada Kaabah, mula balik cerita Nabi Ibrahim, mula balik cerita tentang hukum, mula balik cerita tentang ciptaan Allah, dan mula balik cerita tentang iman. Semuanya melingkar dalam makna-makna ini sahaja. Dan kita akan berputar daripada satu makna ke satu makna yang lain. Selepas kita putar satu round, kita putar pula round yang lain. Seolah-olah macam bila kita putar 4 round dalam surah Al-Baqarah. Satu round kita bercakap tentang ilmu, satu round kita bercakap tentang Nabi Ibrahim, satu round kita bercakap tentang ciptaan Allah, satu round kita bercakap pula tentang hukum. Dan kita akan patah balik yang sama. Dekat tengah-tengah surah tu, kita akan bercakap tentang kiblat. So ini adalah salah satu apa yang disebut sebagai kemukjizatan struktur dalam Al-Quran. Kita akan dapat macam-macam yang kita belajar daripada sudut saiz dan juga arkitektur struktur Al-Quran itu sendiri. Itu sendiri adalah wahyu. Dia bukan hanya sekadar makna, dia bukan hanya sekadar ayat. Struktur bentuk, struktur arkitektur juga adalah wahyu. Surah Baqarah juga adalah surah yang akan mengajarkan kita tentang memberi. Surah yang akan memperkenalkan kita tentang Nabi Adam. Surah yang akan memperkenalkan kita tentang bapa kepada semua manusia, iaitu Nabi Adam. Dan yang menariknya, Allah tak kenalkan Nabi Adam sebagai satu Nabi yang hanya penuh dengan ilmu yang Allah bagi. Wa 'allama Adama kullama asma'a kullaha. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Diajarkan kepada Nabi Adam itu tentang nama-nama. Allah juga memperkenalkan Nabi Adam daripada dua side. Satu side yang dia dapat daripada Allah, satu lagi side yang dia buat salah, iaitu dia memakan buah khuldi. Maka dia dihukumkan oleh Allah SWT. Kita kenal nature sebagai seorang manusia, nature sebagai seorang hamba. Kita akan mendapat hadiah daripada Allah Ta'ala dan kita akan melakukan kesilapan. It just between dapat sesuatu, kemudian kita buat salah lagi, patah balik dekat Tuhan, buat salah lagi, patah balik dekat Tuhan. Dan sepanjang kita hidup, kita hanyalah menjadi hamba yang sebegitu. Kita berusaha menjadi hamba yang baik, kita buat amalan kita, kita cuba nak ubah diri kita, pak, kita terjatuh lagi dan kita buat salah lagi. Just like Nabi Adam, just like kita ni adalah anak-anak kepada Nabi Adam. Macam mana ayah kita, macam itulah kita. Allah nak beritahu dekat kita, this is your reality. Bila kamu buat salah, jangan risau, mengakuilah kesilapan kamu dan aku akan hukum dengan cara yang terbaik, sama ada hari ini ataupun akan datang, iaitu akhirat nanti. Dan kamu cubalah jadi hamba yang terbaik. Apa yang aku bagi kepadamu, kau gunakan yang terbaik. Nabi Adam diberikan nikmat ilmu dan juga nama-nama makna. Nabi Adam gunakan untuk keseluruhan hidupnya dekat bumi, dekat dunia. Mencari hawa dan juga membina kehidupan. Kita mungkin diberikan nikmat yang lain, maka kita gunakanlah dengan sebaik yang mungkin. Surah Baqarah ni tak ada surah lain. Juzuk 2 ni tak ada surah lain, melainkan surah Al-Baqarah sahaja. Dan surah Al-Baqarah ni adalah surah yang paling panjang, yang di dalamnya akan diperkenalkan kepada kita tentang Nabi. Yang paling center dalam surah Al-Baqarah adalah 3 Nabi. Saya beritahu. Pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Musa, yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Apa yang kita belajar daripada 3 Nabi ni? Kita belajar tentang realiti manusia, realiti diri kita, memperkenalkan diri kita kepada diri kita sendiri. Allah nak kita faham, kau tu siapa, kau punya nature macam mana, kau punya karakter macam mana. Kita belajar daripada Nabi Adam. Yang kedua, kita belajar bahawa diri kita tak sendiri. Kita perlu belajar berdamai dan juga berinteraksi dengan orang lain. Yang ini kita belajar daripada Nabi Musa. Beware of others. Berhati-hati dengan orang sekeliling kita. Sentiasa faham bahawa kita tak pernah selamat. Kan ada yang datang dan menguji kita, maka kita belajar daripada Nabi Adam. Dan kita menjadi manusia yang belajar daripada Nabi Ibrahim dengan belajar tentang apa? Belajar tentang diri kita dan juga emosi kekeliruan kita. So, Nabi Adam adalah Nabi yang akan ajarkan kita tentang realiti penciptaan kita. Nabi Musa, Nabi yang akan ajarkan kita tentang ujian di luar diri kita yang kita tak boleh nak kontrol, but we need to face it. Dan Nabi Ibrahim akan ajar kepada kita tentang ujian di dalam diri kita, iaitu tentang keraguan, tentang kekeliruan, tentang ketidakpuasan hati kita. Sebab tu kita belajar tentang Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim tanya macam mana Allah mematikan dan juga menghidupkan, maka Allah bagi 4 ekor burung. Semua daripada Nabi Ibrahim. So, kita belajar daripada 3 Nabi, kita belajar tentang 3 perspektif. Satu perspektif, hakikat penciptaan kita. Satu lagi, ujian yang kita kena lalui di luar kawalan kita. Dan satu lagi, ujian yang kita kena lalui yang di dalam kawalan kita ataupun dalam diri kita, emosi kita. Kita belajar daripada Nabi Ibrahim.
tentang itu, dan kita belajar daripada Nabi Musa tentang berurusan dengan hujan-hujan di luar, dan kita belajar tentang keseluruhan realiti diri kita, raga kita daripada Nabi Adam alaihissalam. Selepas kita belajar daripada juzuk 2, insya-Allah kita akan masuk ke juzuk 3 dan kita akan diperkenalkan. Kita dah kenal dah agama. Kita dah kenal dah bagaimana kita nak menjadi seorang hamba. Kita dah kenal dah realiti hidup kita. Now kita nak kena buat apa? Siapakah kita? Di manakah tugas utama kita? Kita akan belajar hal tersebut dalam juzuk 3, tentang keluarga, tentang peranan-peranan kita, tentang kisah Maria, tentang kisah Nabi Isa, dan tentang ayat kursi. Allah tahu, Allah dedahkan kepada kita dalam juzuk 2, Allah dedahkan kepada kita betapa bahayanya perjalanan kita, betapa berlikunya perjalanan kita, tapi dalam juzuk 3, Allah jamin Allah akan jaga kita, insya-Allah. Jumpa nanti di juzuk 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.